Minggu lepas aku dah buat video berkenaan dengan wabak yang ada sebelum COVID-19. Okey, dalam tu ada juga aku sebut adakah ianya nature ataupun ianya man-made. Kepada yang belum tengok video yang aku buat minggu lepas, boleh tengok link dekat atas. Nature or man-made. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar everybody? Harap everybody semua doing well dan semuanya sihat sejahtera. Pada yang baru sampai kat sini, nama aku Adil Azhar. Welcome back to another episode. Belum ada yang salah faham ini adalah kajian mengikut kefahaman aku sendiri. Baik, without further ado, jom. Okay, coronavirus yang kita sebut hari ni adalah gabungan antara MERS dan juga SARS. Pada korang yang belum tahu apa itu SARS dan juga apa itu MERS, boleh check out link dekat atas. Aku ada buat explanation tentang wabak tersebut. Nama lain bagi coronavirus ialah COVID-19, SARS coronavirus 2 dan juga nCoV. Dikesan pertama kali di Wuhan, China pada Disember 2019. WHO mengesahkan pada asalnya virus ni ada pada beberapa jenis haiwan dan terjadinya spoil over event dan juga menjangkiti manusia. Analisa genetik menunjukkan genetik yang terdapat dalam COVID-19 ni adalah terdiri daripada subvirus bat coronavirus dan juga sarbi coronavirus. 96% genetiknya adalah sama dengan bat coronavirus yang ada dalam kelawar dan 92% genetiknya adalah sama dengan pangolin coronavirus yang terdapat pada tenggiling. Okey, jelas Okey, ini adalah kajian mengikut WHO dan juga kajian mengikut pakar perubatan China. Jadi, ini ada bersangkut paut dengan pasar makanan eksotik di Wuhan, China. Yes, pasar tu memang jual memang macam-macam. Sampai ke panda pun ada jual kat situ. So dekat pasar tu juga ada dua jenis haiwan yang disebut dalam kajian WHO tu, iaitu kelawar dan juga tenggiling. Sumber ni sebenarnya dah cukup kuat untuk mengatakan ianya adalah nature dan juga ianya bukanlah man-made. Tapi nanti dulu, jangan terlampau cepat buat keputusan. Banyak lagi aspek yang perlu kita kaji. Ada beberapa persoalan yang bermain dekat fikiran aku dan aku pun sebenarnya tak pasti, dan juga banyak sumber-sumber internet yang tak boleh menjawab persoalan aku ni. Okay, salah satunya macam ni lah. Kalau betul lah ianya datang daripada kelawar, okay, kelawar ni nak bagi tahu kat korang, bukannya baru sebulan dua dia orang makan tau. Dah bertahun-tahun. Daripada zaman dinasti lagi dia orang dah makan benda ni. Okey, yang tu yang pertama. Dan yang kedua, bukan China aja yang makan kelawar. Banyak lagi negara dalam dunia ni turut makan kelawar dan turut makan tenggiling. So, kenapa baru hari ni nak timbul isu virus corona ni? Pada mula-mula virus ni timbul, okey, aku ingat dalam bulan Disember dan bulan Januari 2020. Okey, ada dua orang doktor ni dah cuba warning rakyat dia dan juga dah cuba warning dunia berkenaan dengan COVID-19 ni. Okey, beliau adalah Dr. Li Wenliang dan juga Dr. Ai Fan. Sebelum pandemik ni timbul, Dr. Ai Fan dia ada buat live tau dengan ada satu syarikat ni. Okey, berkenaan dengan COVID-19. Dalam live tu, dia ada warning tentang bahayanya COVID-19, tapi kerajaan tak suka. So, kerajaan sekat semua link dan hapuskan semua video dia ada dalam internet. Polis dan juga kerajaan China menuduh mereka dan juga 8 orang lagi doktor menakut-nakutkan rakyat China. Akhirnya, suara mereka ni disekat dan semua media tidak pamerkan paranoid tentang COVID-19 ni. Akhirnya, COVID-19 meningkat begitu cepat di China. Untuk pengetahuan korang, Dr. Li Wenliang kena COVID dan juga dia mati pada 7 bulan 2, 2020. Dan Dr. Ai Fan hilang tanpa jejak sampai hari ini. So, itu pun jadi persoalan aku juga. Kenapa? Sebelum terjadinya pandemik ni kalau korang perasan ada perkara yang berlaku antara China dan US, iaitu trade war. Okey, perkara ni terjadi, biasalah ada tak puas hati antara China dan juga US, dan semua maklum di mana China ialah largest exporter dan juga US adalah largest importer. So masing-masing tak puas hati pasal import dan export. So zaman sekarang ni kalau nak perang betul nampak macam ganas. Bila buat nuklear sikit je macam Korea Utara pun dah orang dah paranoid, orang pun dah tahu, orang pun dah wah,
perang. Kalau korang tengok macam-macam sekatan berlaku kat atas China dari kerajaan Trump. Okey senang cerita macam ni lah untuk bagi korang faham US beli barang dari China 1000 bilion US setahun. Okey, manakala China pula beli barang dengan US 200 bilion setahun. So ketidakadilan tu lah yang membuatkan Trump kata, ini tak adil. So kalau nak trade, kena sama-sama level dan juga sama-sama tinggi. Ini tak, China ni, US ni. So jumlah trade tu hampir 5 kali ganda daripada jumlah trade US. So benda ni ada dalam kempen Trump pada tahun 2016. 2016. Lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak pernah ingat. Isu Huawei pun sama, isu 5G pattern, teknologi, radiasi dan ancaman spy pada hardware Huawei. Okay, isu Huawei ni dibangkitkan kenapa benda tu tak boleh buat di US dan sedangkan boleh buat di China. Sedangkan kos pembuatan di China lebih murah dan juga pengeluaran barang lebih efisien. Aku cakapkan perkara ni akan terus terjadi walaupun pertukaran kerajaan berlaku di US. Adakah selepas banyak perkara berlaku, sekatan berlaku, tiada win-win situation antara kedua-dua buah negara ni, terjadinya perang biologi? Okay, kalau korang perasan daripada video aku buat dalam episod yang lepas tu, penyakit flu pertama dikesan pada abad yang ke-18. Pada abad tu aku tak anggap dia man-made Okay, pada abad tu, yes, memang nature. Sebenarnya, perang biologi dah wujud sebelum World War I berlaku. Pada World War I berlaku, ada dua jenis virus yang tengah attack the war, iaitu anthrax dan juga Russian flu. Ianya berlarutan sampai World War II. Ada setengah pihak menggunakan perang biologi ini untuk menjatuhkan sesebuah negara. Sekarang ni kalau korang tengok berita luar negara, US dan juga beberapa lagi buah negara dah start tunding jari pada China. Okay, dia orang kata apa tahu? Okay, China yang mutant COVID-19 ni, dan ada setengah dia orang dah start panggil COVID-19 ni ialah Chinese flu. Tapi tak semudah tu. Kerajaan China terus bidas kenyataan tu selepas beberapa hari, dan mereka masih berpegang teguh pada kenyataan asal mereka. Sebenarnya banyak sangat perkara yang nak dikaitkan antara nature atau man-made. Masing-masing ada agenda tersendiri lah. Okey, agenda ni pula tak disebut pada rakyat dan juga tak ada pun orang tahu selain daripada ketua-ketua negara dia orang ni. Yang pastinya tentulah agenda itu adalah untuk merubah posisi tamadun manusia sekarang ni. Cara jujurnya lah, sejujur-jujurnya lah, atas kajian yang aku buat ni, berat untuk aku katakan yes, it's man-made. Kalau ikut rating aku buat lah, untuk nature dia kat sini, tapi untuk man-made dia dekat sini. Okay, untuk nature 20%, untuk man-made 80%. Bukan untuk nakut-nakutkan lah, tapi daripada kajian yang aku buat ni, lebih baik aku rasa kita ambil langkah paranoid daripada menganggap ianya adalah penyakit biasa. Dan aku rasa ramai yang akan sangkal pendapat aku ni. Tapi apa yang aku boleh katakan, 3 perkara. Yang pertama, virus ni semakin hari semakin bahaya. Kalau korang perasan antara sejarah yang terdapat daripada flu sebelum Russian flu sehingga sekarang, ianya semakin bahaya dan ianya akan terus semakin bahaya. Dan yang kedua, semakin hari semakin senang terjangkiti. Macam dulu, okey, ada yang mengatakan sesiapa yang kontak dengan kelawar dan sesiapa yang makan tenggiling ataupun makan ke apa ke, okey, itu dia senang infected sebab adanya perubahan genetik dalam badan waktu kita makan benda-benda tu. Tapi hari ni sentuh pun dah boleh terjangkiti. Dan yang ketiga, kalau korang perasan, dan aku rasa korang boleh google benda ni, semakin hari semakin ramai pakar dalam dunia ni mengatakan strain yang ada dalam COVID-19 ni berubah-ubah. Contoh untuk kenyataan aku ni okey, ada yang mengatakan okey, hari ni kalau dia kena ni ialah COVID-A. Infection daripada orang yang kena COVID-A ni, dia akan generate untuk COVID-B. Lepas tu okey, COVID-B ni pula, okey, orang tu pula dia jangkiti dengan orang yang ketiga, dia jadi pula COVID-C, D, E dan macam tu lah. So banyak sangat benda yang aku tak boleh nak explain. Tapi bagi aku bila genetik tu boleh berubah-ubah, ianya semakin bahaya. Dan yang paling pasti dan aku boleh simpulkan untuk hari ini, COVID-19 tidak berakhir di sini. Episod flu ini
akan berterusan sampai bila-bila dan ianya akan semakin ganas. Sekali lagi aku tegaskan, video ni adalah mengikut kefahaman dan kajian aku sendiri. Aku bukan ahli biologi dan aku juga bukan ahli sejarawan. Okay, that's it for today. Kepada yang tak nak terlepas pasal virus dan juga pandemik ni, tekan button merah yang ada dekat bawah tu dan juga tekan loceng kecil dekat tepi dia tu sekali. Alright everybody, stay home, stay safe, patuhi PKP. Selamat berpuasa aku ucapkan sebagai penutup kata. See you in the next one. Assalamualaikum. Subscribe, tanda support. Bye.